Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Berita Al Hijrah 17 Julai bersama saya Fazida Mustafa. Berikut tajuk utama malam ini. Kemalangan maut di LPT2. Juga hina Allah dan Nabi Muhammad, lelaki ditahan polis. Seorang kanak-kanak berusia 10 tahun maut manakala 11 lagi terselamat dalam kemalangan melibatkan 4 kenderaan. Kejadian berlaku di kilometer 425.9 Lebuhraya Pantai Timur LPT2 berhampiran Susu Keluar, Kuala Terengganu. Menurut Ketua Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Berang, Zuraidi Muhammad Yusof, pihaknya menerima panggilan 11.47 malam tadi sebelum seorang pegawai dan 5 anggota bergegas ke lokasi kejadian. Katanya kemalangan itu membabitkan sebuah lori, sebuah Proton Saga FL serta kenderaan pacuan 4 roda Ford Ranger dan Mitsubishi Pajero yang dinaiki keluarga kanak-kanak itu. Bila sampai di lokasi kejadian, didapati seorang mangsa kanak-kanak tercampak keluar. Dan kita mengeluarkan mangsa yang tersepit dengan dibantu oleh orang awam yang berada di sekitar. Tambahnya suami isteri dan 4 anak mereka itu dikeluarkan dari kenderaan dengan bantuan orang ramai, manakala mangsa lain tidak mengalami kecederaan. Anak sulung keluarga itu, Saida Khatijah Muhammad Nazri, bagaimanapun meninggal dunia kira-kira jam 2.19 pagi sejurus sampai di Hospital Sultanah Nurul Zahirah. Salah seorang yang terselamat, Muhammad Nazif Hairul Zamil, 24 berkata, dia dalam perjalanan menuju Kuala Terengganu dari Kuala Lumpur sebelum melalui kawasan kemalangan itu. Katanya ketika kejadian kemalangan itu sudah berlaku dan cuba mengelak lori terbabit, namun keretanya terlanggar sebuah pacuan 4 roda yang sudah remuk di lorong kanan Lebuhraya. Lori tu dah memang dekat ke tengah-tengah lane kiri kan. Saya elak. Tapi saya elak tu tak perasan pula. Elak belah kanan tak perasan ada elak kat belah kanan. So saya terlanggar elak tu. Elak tu saya langgar ni lah, kereta barai sikit lah belah kanan kan. Macam tu lah. Lepas tu saya lepas langgar elak tu saya kontrol balik kereta. Lepas tu itulah sampai sini lah. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Asisten Komisioner Abdul Rahim Makdin ketika dihubungi mengesahkan kejadian dan kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di Pulau Pinang, 3 penunggang motosikal meninggal dunia manakala 3 lagi parah dalam kemalangan di Lebuhraya Tun Dr. Lim Chong Yew berhampiran E-Gate Jelutong. Kejadian berlaku kira-kira pukul 4.40 pagi tadi itu melibatkan motosikal dan kereta. Ketiga-tiga mangsa dilapor meninggal dunia di tempat kejadian akibat alami kecederaan parah pada badan dan kepala. Dalam perkongsian video tular, kemalangan itu berlaku di hadapan puluhan penunggang motosikal lain. Ada juga video yang menunjukkan sebuah motosikal melanggar sebuah kereta dari arah belakang. Dalam pada itu, pengguna jalan raya berkenaan memaklumkan sebelum kejadian pasukan polis peronda sudah menyuraikan kegiatan rompet itu. Namun tidak lama kemudian mereka kembali berkumpul dan jumlahnya makin ramai. Lokasi berkenaan dilapor sering menjadi pot aktiviti mat rompet terutama pada malam hujung minggu. Lagi kes hina Islam. Seorang lelaki warga tempatan ditahan polis di Bukit Kuchai, Puchong hari ini. Ia selepas tular videonya menghina agama itu serta video dipukul orang awam yang berang dengan kenyataannya. Menurut Ketua Polis Serdang, Asisten Komisioner AA Ambalagan, lelaki berusia 39 tahun itu ditahan di sebuah rumah di Puchong kira-kira jam 12.30 tengah hari tadi. Katanya kes akan disiasat oleh Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman di bawah Seksyen 298A Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998. Pada masa sama, polis akan menyiasat individu yang memukul suspek. Beliau dalam pada itu menasihati orang ramai agar tidak mengambil sebarang tindakan di luar batasan undang-undang. Sebab aku memang rela mati dengan orang. Sepanjang hari ini, viral rakaman video seorang lelaki mengeluarkan kenyataan hina agama Islam. Susulan itu, sekumpulan individu datang ke rumahnya dan memukul lelaki terbabit hingga mendatangkan kecederaan. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama akan memanggil individu yang menghina agama Islam bagi menyelamatkan akidah mereka daripada terus hanyut.
Menterinya Dato' Idris Ahmad berkata tindakan itu akan diambil Jawatankuasa Pemandu Menangani Ajaran Sesat Peringkat Kebangsaan JAPAS di bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM yang dipengerusikan beliau sendiri. Kalau orang Islam dia kena ingat apabila dia permainkan benda-benda itu, dia melibatkan soalan akidah. Kerana kita sayang, kita nak supaya orang-orang agama kita ni ialah mereka ni semuanya bersama-sama dengan kita untuk masuk ke surga. Itu harapan kita. Itu yang kita harapkan, kita sebagai semua kita adanya perasaan kasih dan sayang kepada semua orang. Kalau mereka bercakap dalam keadaan jahil, maka sebab itu kita panggil untuk beri nasihat, dan kalau mereka masih degil sebagainya, maka tindakan-tindakan akan dikenakan. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas tindakan individu Islam menghina agama Islam, termasuk kejadian yang berlaku di sebuah kelab komedi di Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur baru-baru ini. Dato' Idris dalam pada itu mengingatkan agar rakyat di negara ini termasuk bukan Islam tidak terus menghina Islam berikutan perkara itu amat sensitif kepada orang Islam. Dalam soal berkenaan dengan penghinaan Islam, jangan buatlah. Kerana di Malaysia ni orang Melayu sensitif dengan agama. Walaupun kadang-kadang dia sembahyang tak cukup, tapi apabila orang hina agama dia akan pertahankan. Cuma saya ingatkan supaya benda-benda ni jangan duduk berluasa, jangan duduk sikap demikian rupa. Walaupun kita tengok di negara kita ni orang Islamnya majoriti, tetapi kita tidak pernah berlakunya penghinaan kepada orang-orang bukan Islam. Terdahulu Dato' Idris menghadiri program sumbangan bantuan banjir Skuad Musaadah Keluarga Malaysia di Sekolah Menengah Agama SMA Arab Yayasan Khairiyah, Kupang. Kes jenayah berat yang disebabkan stres atau tekanan semakin menjadi-jadi sejak akhir-akhir ini. Ada yang menyifatkan ia berlaku kerana seseorang itu hilang kefungsian mental. Adakah penyakit itu semakin membimbangkan dan bagaimana ia boleh diatasi? Ikuti laporan yang disediakan wartawan Abdul Rahman Kunyu. Setiausaha Kehormat Persatuan Psikiatri Malaysia Dr. Ahmad Rostam Makzin berkata, stres tidak berbentuk spesifik, ia adalah fenomena yang berlaku kepada sesiapa sahaja atas sebab-sebab tertentu. Sebab apabila kita berhadapan dengan stres dan stres itu sudah memakan diri kita, ia akan mengakibatkan pelbagai sudut kehidupan kita akan menjadi tidak berfungsi, ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita panggil sebagai dysfunctional. Dan bila ini berlaku, sudah tentu dia akan mengganggu-gugat ke kehidupan kita secara keseluruhan. Dan bila kehidupan kita terganggu, sudah tentu orang sekeliling kita akan terganggu juga. Dan ini akan mengakibatkan kita panggil sebagai kesan domino dan kehidupan kita secara keseluruhan, dan akhirnya akan mengakibatkan kita yang akan rugi. Tambahnya, sememangnya kes ini semakin meningkat, namun ia sukar dibendung jika individu berkenaan menangguh-nangguh proses penyelesaian masalah berkenaan. Dan jika ianya berlarutan, akan membawa kepada masalah stres yang lebih kronik dan boleh mengakibatkan pelbagai masalah mental yang lebih serius, termasuklah kemurungan, kegelisahan dan ketakutan, dan adakala sehingga membunuh diri. Saya turut mendapatkan pandangan orang ramai mengenai isu ini. Ada yang berpendapat tekanan yang dialami rakyat semakin meningkat ekoran faktor keuangan, sosial dan persekitaran. Dan ia menyebabkan banyak berlaku kes jenayah yang kadang-kala tidak masuk akal. Disebabkan masalah keluarga pun kita boleh jadi macam inilah kes bunuh isteri, bunuh apa kan. Stres macam-macam lah. Tekanan hidup ni orang kata sekarang ni dengan ekonomi orang kata serba mencabar sekarang ni, memang orang kata ya, stres betul lah. Lately kita tengok banyak sangat kes macam tu kan, macam kita macam terkejut jugalah kan. Tapi sebenarnya kita tak boleh menidakkan mana situasi negara kita sekarang lah. Mana kita baru je lepas PKP, lepas COVID. So ramai yang terkesan, ramai yang dah tak ada kerja, dah tak ada sumber pendapatan. Saya rasa itulah faktor utama dia kot. Kebanyakan mangsa stres gagal menemukan pertimbangan menyebabkan mereka tidak menemukan jalan penyelesaian. Namun, penyakit itu boleh diatasi sekiranya mangsa stres tidak dihukum, luahan mereka didengari serta orang sekeliling peka dengan masalah itu. Masalah stres yang mendalam bukan sahaja memberikan tekanan kepada diri sendiri, malah ianya memberikan impak yang negatif kepada orang sekeliling. Masalah keuangan, ekonomi dan persekitaran menjadi punca utama masalah stres ini berlaku. Jangan biarkan masalah stres ini membelenggu diri anda. Abdul Rahman Kunyu,
Berita Al-Hijrah. Selepas ini 4 hari bekerja di Malaysia boleh atau tidak? Alhamdulillah bertemu kembali. Kes wabak influenza dilaporkan menunjukkan tren meningkat, namun tahap jangkitannya dilaporkan masih terkawal dan berada pada tahap tidak membimbangkan. Bagaimanapun menurut pakar pediatrik Hospital Pakar KPJ Tawakal, Kuala Lumpur, Dr. Faisal Muhammad Fazli, walaupun simptomnya hanya batuk, demam, selsema dan sakit badan, namun ia tidak boleh diambil mudah dan perlu dibawa ke hospital segera. Dengan apa-apa penyakit, memang cara untuk kita mengelakkan atau mengurangkan risiko untuk terkena adalah dengan mengambil vaksin. Dan influenza, bagusnya memang ada vaksin influenza yang memang ada dah sudah lama ada vaksin influenza, dan memang di negara-negara barat ia adalah salah satu vaksin yang wajib diambil oleh sesetengah kumpulan warga-warga tua yang ada komorbid, penyakit jantung, penyakit paru-paru yang kronik, kencing manis. Jadi nasihat yang sama saya berikan untuk orang di Malaysia, dan memang saya galakkan ambil sebagai pakar kanak-kanak. Memang antara, walaupun dia adalah vaksin yang pilihan, tapi memang saya galakkan untuk ambil vaksin influenza untuk mengurangkan kebarangkalian terkena jangkitan influenza, dan secara tak langsung kalau ramai ambil, kes akan menurun, insyaAllah. Jelas Dr. Faisal, dari segi gejala demam biasa dan demam influenza dilihat hampir sama seperti demam, selsema, batuk, cerit-berit dan sakit perut. Namun melalui pemerhatiannya, kesan virus influenza sangat teruk menyebabkan mangsa berasa lembik dan lemah seluruh badan. Mengulas lanjut, beliau berkata virus influenza tiada tanda simptom yang khusus. Namun untuk mengetahui sama ada pesakit dijangkiti virus tersebut, mereka perlu menjalani pemeriksaan ujian calitan swab bagi mengesan kehadiran kuman berkenaan. Tambah Dr. Faisal, bagi pesakit sihat, biasanya majoriti akan pulih secara semula jadi. Namun apa yang lebih merisaukan katanya, jangkitan boleh menyebabkan gejala lebih teruk pada golongan berisiko seperti kanak-kanak di bawah setahun dan warga emas berusia 60 tahun ke atas serta mempunyai penyakit komorbid seperti jantung, paru-paru kronik dan kencing manis. Cadangan pelaksanaan pengurangan hari bekerja iaitu hanya 4 hari seminggu boleh dilaksanakan di Malaysia. Bagaimanapun menurut penganalisis ekonomi Putra Business School Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, tindakan itu memerlukan kajian yang menyeluruh dari segala aspek dan mengambil masa sebelum diputuskan. Ia bagi memastikan produktiviti tidak merosot dan pada masa sama dapat menjaga kesihatan mental pekerja. Bagi Malaysia, saya melihat perlunya juga ada satu kajian yang menyeluruh atau sekurang-kurangnya dilaksanakan untuk sektor-sektor tertentu secara sukarela bagi memastikan sama ada ianya juga mampu menghasilkan impak ataupun output yang diharapkan, sama ada dari segi meningkatkan produktiviti pekerja ataupun mungkin produktiviti di tahap yang sama tetapi pekerja lebih gembira ataupun terjaga kesihatan mentalnya. Tambahnya, walaupun pelaksanaan tersebut telah dilakukan di beberapa buah negara maju, namun mereka juga masih di dalam proses kajian dalam melihat kesannya daripada pelbagai faktor, terutama ketika ekonomi dunia yang tidak begitu stabil selepas dunia berdepan dengan pandemik COVID-19. Banyak negara, terutamanya negara Eropah seperti United Kingdom, Germany, Iceland, Sweden dan sebagainya, dan juga negara Jepun telah melaksanakannya bagi industri tertentu dan juga secara sukarela kepada mana-mana syarikat yang mahu melaksanakannya, dan mereka mahu mengkaji impak pelaksanaan tersebut dari segi produktiviti dan juga dari segi kesihatan mental pekerja. Kerana sepanjang musim pandemik ini kita melihat ramai pekerja yang mengalami tekanan mental akibat perubahan dari segi cara bekerja dan juga keperluan untuk lebih produktif dan juga bekerja dengan lebih keras dalam suasana ekonomi yang tidak menentu ini.
Sebelum ini, media melaporkan firma-firma dan kerajaan seluruh Asia kini cuba untuk melaksanakan tempoh bekerja 4 hari seminggu. Idea tersebut tercetus selepas melihat waktu bekerja sedia ada dilihat memberikan kesan buruk kepada kesihatan pekerja dan telah menurunkan kadar produktiviti. Bagaimanapun, banyak pihak tidak bersetuju dengan cadangan tersebut kerana bimbang dengan kebajikan pekerja dan merasakan tidak sesuai untuk dilaksanakan di Malaysia buat masa ini. Selain memperkenalkan aturan kerja fleksibel. Universiti Malaya akan menghentikan 20 program pengajian yang tidak menepati kehendak pasaran pekerjaan akan datang. Menurut Naib Chancelornya, Profesor Datuk Dr. Muhammad Hamdi Abdul Syukur, sebahagian daripada program itu tidak popular atau bilangan graduannya rendah. Jelas Profesor Datuk Muhammad Hamdi, tindakan itu diambil selepas kajian dibuat kerana sudah lagi tidak relevan dengan keperluan pasaran dan keadaan semasa. Langkah itu juga bagi memastikan graduan mendapat pasaran kerja dan memenuhi kehendak industri di samping mengelakkan graduan bekerja tetapi tidak sepadan penawaran program pengajian yang dipelajari. Dalam pada itu, juga akan menjenamakan semula 50 program akademik lain, 26 program ditawarkan dengan nama baharu, 19 akan digabungkan dengan nama yang baharu melalui nama sedia ada dan mod baharu. Tambah beliau, program yang dimansuhkan dan ingin ditawarkan semula perlu lalui proses kajian semula struktur program, kaedah penyampaiannya dan penilaiannya serta membentuk jawatan kuasa pengajian yang membabitkan wakil pihak luar serta industri tersebut. Program pengajian berkenaan akan dibekukan dan statusnya tidak ditawarkan bagi suatu tempoh tertentu setelah tamat tempoh pemansuhannya dalam jangka masa tindakan semasa adalah 2 tahun. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim berhasrat melahirkan generasi pendakwah muda yang berketerampilan dan holistik dengan menubuhkan Akademi Da'i Muda Yadim. Kepada yang berumur 21 tahun sehingga 30 tahun boleh menghantar resume kepada email admy@yadim.com.my seperti yang tertera di poster. Hadiah dan sagu hati bernilai RM200,000 menanti anda. Tarikh penyertaan adalah sebelum 18 Julai 2022. Maklumat lanjut boleh berhubung terus dengan urus setia Yadim. Selepas ini, siapa Presiden baru Sri Lanka? 4 sukarelawan Malaysia dalam misi kemanusiaan ke Afghanistan cemas ekoran gempa bumi di Kabul petang semalam. Bagaimanapun, kesemua mereka dalam keadaan selamat. Butiran lanjut bersama koresponden Berita Al-Hijrah, Said Azwan Said Ali dari Kabul, Afghanistan. Ketika kejadian 4 sukarelawan Malaysia dalam program agihan Musyaf Al-Quran di sebuah madrasah di Pageman, Kabul. Kedudukan madrasah Bibi Halimatun Sa'diyah yang terletak di tingkat 2 bangunan menyebabkan gegaran dirasai. Gegaran itu menyebabkan pelajar-pelajar madrasah dan sukarelawan Yayasan Amal Malaysia panik seketika. Bagaimanapun, tiada kemalangan berlaku. Maklumat Pusat Pemantauan Gempa Bumi menunjukkan pusat gempa dengan kekuatan magnitud 4.8 skala Richter itu berlaku di Jeddah di pinggir Kabul pada jam 3.57 waktu tempatan. Tiada kecederaan dilaporkan dan sukarelawan Yayasan Amal Malaysia meneruskan program mereka di Kabul. Masa proses pengagihan Musyaf Al-Quran daripada Yayasan Amal tadi berlaku gempa bumi, gegaran yang dirasai menyebabkan pelajar kat sini terpaksa panik dan cuba untuk lari. Tapi itulah realiti bencana di negara Afghanistan yang mereka selalu lalui setiap hari. Saya Tuan Syahdi melaporkan daripada Kabul untuk Berita Al-Hijrah. Satu perjumpaan telah diadakan antara ahli Parlimen Sri Lanka semalam bagi memilih pemimpin baharu menggantikan Gotabaya Rajapaksa. Rajapaksa sepatutnya tamat berkhidmat pada 2024 namun melarikan diri keluar negara selepas protes besar-besaran terhadapnya menyebabkan dia meletakkan jawatan dan berkuat kuasa 14 Julai lalu. Menurut Perlembagaan Negara itu, Presiden baharu boleh melantik Perdana Menteri baharu yang kemudiannya diluluskan dalam Parlimen. Dalam pada itu, Speaker Parlimen Mahinda Yapa Abeyewardena menjanjikan proses politik yang telus dalam tempoh seminggu. Dalam sesi ringkas malam, Setiausaha Agung Parlimen Damika Dasenaka berkata pencalonan bagi Presiden baharu akan diperdengar Selasa depan dan penggubal undang-undang akan mengundi pada Rabu jika terdapat lebih daripada seorang calon.
Tahap keselamatan di sekitar bangunan parlimen di Ibu Negara Colombo juga dipertingkat dengan tentera bersenjata dan jalan berhampiran bangunan itu ditutup kepada orang ramai. Sementara itu, pemangku Presiden Ranil Wickremesinghe dalam kenyataan di televisyen berkata langkah menggubal perlembagaan akan dibuat untuk mengekang kuasa Presiden selain mengukuhkan Parlimen, memulihkan undang-undang serta mengambil tindakan tegas terhadap pemberontak. Sementara itu, rakyat Malaysia yang berada di Sri Lanka diingatkan supaya tidak menyertai sebarang perhimpunan atau protes di negara tersebut. Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah berkata, walaupun keadaan sudah kembali tenang, warga Malaysia perlu berhati-hati terutama menjelang pemilihan Presiden baharu. Kita terus berjaga-jaga dan mengingatkan supaya rakyat Malaysia di Sri Lanka menjaga keselamatan masing-masing, tidak menyertai, tidak mendekati apa-apa perhimpunan, protes, sokongan dan sebagainya. Tambahnya, rakyat Malaysia juga diminta supaya tidak percaya kabar angin dan sentiasa berhubung dengan wakil Malaysia di sana. Setakat ini, seramai 126 rakyat Malaysia sudah berdaftar dengan pihak Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Colombo dan sebahagian daripadanya dilaporkan telah pulang ke tanah air secara sukarela. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Majlis Penyampaian Kejohanan Taekwondo MGTD Sekolah-Sekolah Negeri Pahang 2022 di Kuantan. Sekurang-kurangnya 10 maut dan 2 orang cedera parah dalam satu serangan hendap babitkan sekumpulan penjenayah di wilayah Papua, Indonesia. Kumpulan itu digelar Kerajaan Indonesia sebagai Kumpulan Penjenayah Bersenjata KKB. Kumpulan penjenayah tersebut melancarkan serangan di 4 lokasi di daerah berkenaan. Mereka terdiri daripada 20 orang yang bersenjatakan 3 senapang dan pistol dan juga senjata tajam. Menurut Jurucakap Polis Papua Ahmad Mustafa Kamal, serangan berlaku di kawasan Tanah Tinggi dan kumpulan tersebut melepaskan tembakan ke arah sebuah trak yang membawa orang awam. Tambahnya, sebahagian daripada mangsa adalah peniaga yang membawa barang ke kampung. Sehingga kini, pihak polis masih menyiasat motif serangan. Seorang juruterbang ditahan kerana dipercayai menerbangkan pesawat ringan dalam keadaan mabuk. Menurut saksi di tempat kejadian, pesawat ringan tersebut dilihat terbang rendah sebelum melakukan pendaratan kecemasan di lebuh raya Interstate 70, Kansas City, Amerika Syarikat. Menurut jurucakap Peronda Lebuh Raya Negeri Missouri, Sarjan Andy Bell, ketika kejadian, John Sezing, 35 tahun, menerbangkan pesawat enjin tunggal Piper Cherokee menuju lapangan terbang Wheeler Downtown, Kansas City. Sebelum mendarat berhampiran Grand Valley pada jam 2.45 pagi. Sejurus mendarat, pegawai Peronda Lebuh Raya yang berada di tempat kejadian mendapati Sezing dalam keadaan mabuk. Dia juga disyaki memiliki senjata api yang menyalahi undang-undang serta memiliki peralatan dadah. Bagaimanapun, pesawat tersebut tidak melanggar mana-mana kenderaan ketika mendarat dan Sezing dikejarkan ke hospital akibat mengalami cedera ringan. Sekian berita Al-Hijrah. Saksikan Globe Al-Hijrah jam 8.45 malam ini bersama Khadijah Faisal yang mengupas isu pengunduran Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa. Dan jangan lupa ikuti kami di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok. Dan jangan ketinggalan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Fazidah Mustafa. Assalamualaikum dan selamat malam.